Benar. Sana sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Dia kurniakan kepada kita atas peluang dan masa yang keemasan ini, yang mana susah ataupun payah seorang nak ambil peluang untuk nak cari mardatillah Subhanahu Wa Taala, kerana jalan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala saat itu kita panggil kata dihampar dengan dui-dui daripada syaitan. Jadi apabila seorang itu niat untuk nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka niat dia itu syaitan duduk sekat dan belah. Ini orang yang mardatillah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu segala amalan kita yang kita buat dengan semata-mata kita nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Al-Fath, "Ani radhiyallahu 'anil mu'minina." Allah Subhanahu Wa Taala redha di atas orang yang mukminin. Di sini orang kata keredaan ini satu perkara yang kita kena cari. Bukan kata keredaan Allah Subhanahu Wa Taala mari dengan sendiri. Manakah kita lagu mana pun tak ada masalah keredaan Allah SWT, nak boleh keredaan itu pasti kena jadi seorang mukmin, seorang mukminin. Tidak mencukupi dengan jadi seorang muslim. Dengan itu lagu mana pun dari orang mukmin saat ini, orang kata satu sifat yang mana
Allah Subhanahu wa taala beri dekat fisik bagi dia, khas bagi dia ialah redha. Redha daripadanya. Jadi penyataan di sininya al-mu'minin itu ialah orang yang Allah SWT campur sifat sakinah dalam hati. Sakinah, orang yang terasa tenang dalam jiwa dalam segala amalan dia buat. Dia nego itu senang dalam nego dia. Dia semaya rasa senang dalam semaya dia. Dia buat muamalah dengan satu-satu perkara, semuanya orang panggil kata penuh dengan orang panggil kata sakinah. Orang panggil kata ketenangan. Tapi ketenangan dia nak bolehnya setelah mana? Setelah fa'alima ma fi qulubihim. Setelah mana Allah SWT cek hati kita dulu, cek niat kita dulu, barulah Allah SWT boleh apa? As-sakinah kepada kita. Apabila kita boleh sakinah, kita boleh dapat kemenangan yang sangat besar sekali. Bahkan kemenangan saat itu ialah setiap langkah kita rasa kata kita buat dengan redha kepada Allah SWT, maka kita tu boleh ketenangan. Setelah mana ketenangan itu, kita boleh dapat kemenangan, pahala yang sangat besar, pertolongan di sebalik ketenangan saat ini. Patut ketenangan saat ini, orang yang kata redha saat ini, kita nak boleh pasti kita kena turut jejak langkah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Jejak turut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita boleh orang panggil kata apa ni, redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kita buat dengan apa nak ke mana tu, ni jalan redha ni, tidak. Sama sekali tidak. Maka dengan sebab kita nak cari keredaan ini, kita pasti cari jalan yang Allah SWT redha. Contohnya kita kerja dengan tauke. Support kan, tak ada beza sikit apa kita kerja dengan tauke. Kalau kita buat tauke tak redha kan, mungkin 3 kali buat amat dia. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat tidak redha, dengan tidak ada cara yang Allah SWT redha, maka kita tu orang ni kata amalan kita tu hanya free, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tajuk kita pada malam ni orang kata dalam masalah apa ni penjelasan, insya-Allah kita sama-sama hiwar sama puak kita ataupun kita sama-sama muzakarah dalam masalah apa ni sentuh perempuan. Adakah dia panggil kata jatuh asmani ataupun tidak jatuh? Di sini orang kata kalau kita nak apa ni kajian itu banyaklah. Ada sebuah buku yang tulis Ahkamu Lamsil Mar'ah, hukum sentuh perempuan. Jadi waktu habis lah masalah sentuh dengan tangan, sentuh melalui jima' ataupun sentuh bentuk mana tu baru habis dalam hatu. Tapi kita nak sininya dalam masalah wuduk saja. Kita nak dalam masalah wuduk yang bersangkut paut dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Hari ini saya ulangi kita satu ayat yang bersangkut paut dengan apa ni masalah wuduk. Jadi saya tengok dari suratul Nisa ayat suratul Nisa ayat ada ingat ayat. Pentingnya orang kata apabila fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya sebelum itu apa ni apabila seorang kamu itu setelah saya tengok ayat saya lupa apa ni surah apa ni ayat. Lamastum an-nisa. Artinya lamastum an-nisa sini lah memang itu hak perselisihan dari antara fuqaha dalam apa ni pak mazhab ataupun beberapa ulama semenjak daripada sahabat lagi dalam masalah apa ni orang kata masalah
fahami ataupun arti lamasa di dalam Al-Quran. Dalam hal keadaan itu tu orang kata apabila timbul waktu dia jadi satu masalah bagi orang yang hak kebelakangnya ni. Seperti kita sekarang ni tu timbullah satu masalahnya orang panggil apa? Masalahnya nak pergi hak mana? Hak mana baik mana yang rajih di antara pendapat-pendapat yang ditafsirkan oleh sahabat di masa itu. Riwayat tu adakah sahih ke? Ada benda yang orang kata ada dhaif ke di sisi kata riwayat tu, ada ke riwayat tu kata secara mana boleh diamal ke. Dalam keadaan itu mari di ulama ataupun mazhab-mazhab yang terakhir ialah 4 mazhab yang orang kata dipegang oleh oleh penduduk muslimin dalam dunia sekarang ni ya. Orang kata buat timbul hak ninsa tu orang kata jadilah satu perkara yang apa orang panggil? Jadi satu perkara dan perbezaan yang sangat besar sekali dalam masalah lamastumul nisa, masalah sentuh perempuan. Kerana masalahnya sah semaya dengan tidak sah semaya. Sebab dia ni besar. Kalau masalah biasa kata tak apalah hukum ni biasa, sunat dah. Tak ada apa tu. Dalam masalah sunat tak ada masalah apa lah. Dari perselisihan dalam sunat saat itu, jadi perkara yang biasa, kalau buat, kalau tak buat sudah. Tapi orang kata hak jadi masalahnya, orang kata orang hak tidak apa ni, masalah sini ni masalah jatuh ismaya dengan ada ismaya. Kerana masalah ismaya ni di antara sah dengan tidak sah solat. Tu. Patut Pak kita masalah ni jadi satu perkara yang sangat besar. Yang sangat besar kerana kok kita berpegang ghalibiyah ataupun keramah di sini pergi dengan apa? Dengan kami kata dengan mazhab Syafi'i. Dengan mazhab Syafi'i. Dalam hal keadaan itu panggil kata dalam hal apa ni mazhab Syafi'i saat ni ya. Kita tahu dah, kita dah ampun kita asal dah amal hatu dah kan. Kalau kita dah asal sekarang lah ni pun pergi kan masalah lamastumul nisa ataupun sentuh perempuan ini adalah jatuh air semaya. Ya, apabila jatuh air semaya saat ni orang kata air semaya seorang itu tidak sah. Patut apakah hukum kita nak ikut orang yang pergi dengan kata sentuh perempuan air semaya tak jatuh? Ya, masalah saya tahu kata orang-orang dekat email saya ni tak pergi agama ni air semaya tak jatuh sentuh perempuan. Bagi saya ni adalah jatuh. Patut nak semaya lagu mana lelaki orang tak ada semaya. Dia jadi satu masalah selalu dah. Jadi satu masalah di sini ni, kalau dah sama-sama kita tak ambil pihak, maka kena cek sikit sungguh. Kena cek sikit dalam masalah ni. Sebab tu ada satu perkara yang insya-Allah taala saya nak beritahu pasal di sini. Panggil kata supaya kita boleh ambil di atas masalah faham ni bersama. Dari ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ini namanya satu ayat daripada surah An-Nisa, ayatnya ayat 43. Ayat 43.
Ayat ni artinya, hei orang-orang yang beriman, la taqrabus salat. Allah SWT apabila dia nak kecek tentang hak ibadat dalam Islam saat ni tu, dia sebut ya ayyuhallazina amanu. Tapi kalau dia nak kecek hak cara umum, dia sebut ya ayyuhan nas, dari manusia. Ini hak cara khususi bagi orang mukminin. Dia kata la taqrabus salah, jangan kamu hampiri sembahyang dari hak kamu itu mabuk. Dari hak keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu akan kata di dalam sembahyang. Wala junuban, dan juga orang junub, orang yang berjunub, tak boleh juga masuk dalam sembahyang. Illa abiri sabilin, mereka orang yang lalu jalan. Lalu jalan saat ni maksud lalu jalan ke masjid, lalu jalan di migrasi saat itu di masjid tu, lalu pintu itu ialah boleh lalu. Hatta taghtasilu, sehingga kamu tu mandi junub. Wa in kuntum marda, dan jika kamu tu marda, demam, sakit, au ala safarin, ataupun kamu tu musafir, au jaa ahadun minkum, ataupun seorang kamu tu mari hadah apa ni nak qada hajat besar. Orang itu nak berok kan, nak kecil kan. Au lamastumun nisa, ataupun seorang itu sentuh perempuan. Sentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, maka kamu tidak dapat air, tak ada air. Fatayammamu, hendaklah kamu tayammum. Sa'idan tayyiban, daripada sa'id, daripada tanah yang suci, yang bersih. Famsahu biwujuhikum, maka kamu sapuhlah muka kamu, wa aydikum, dan tangan kamu. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah SWT itu adalah Maha Pengampun dan Maha afuwan ni Maha Pemaaf dan juga Maha Pengampun. Di sini ayat ni dia kecek dalam masalah orang itu jatuh ismail dengan sebab ghaib ataupun dengan sebab sentuh perempuan. Hak kita nak di sini. Hak kita nak kecek masalah sekali ni harus komunisasi. Masalah tu. Jadi tayamum sini ni, kalau nak sentuh sikit bab tayamumnya, mengikut ayat Quran sini ni ialah tayamum sapu muka, sapu tangan. Sapu muka, sapu tangan. Sekali sapu muka, sekali sapu tangan, sudah. Wa aidikum. Wa aidikum, ulama tafsir mari kata aidikum sekali. Tangan sekali. Jadi dia tafsir kata wa aidikum dia, siapa nak tayamum kat tapak sekali, tak muka. Patut sapu tangan, sekali tapak. Tapi ditafsirkan oleh para ulama fiqh mazhab, kata kena tapak untuk muka sekali, patut untuk tangan sekali. Untuk pendapat mazhab Syafi'i kena sampai di siku, kerana saat ismail sampai di siku. Tapi mengikut ayat Quran, betul dengan ayat Quran gini, tegas sekali lah. Kalau nak kira tafsir dengan betul daripada dengan ayat sana. Jadi di sini dari ayat ni masya-Allah lah, memang kata insya-Allah kita sama ambil faham, patu minta untuk siapa yang tiga pegang pohon duk dengar daripada ramai-ramai dari masyarakat kita dalam masalah ni. Ikhtalafa as-salaf, buat salah dulu pun ada ikhtilafnya. Dalam masalah ni dia mulai daripada sahabat tadi. Fadhahaba Ali dan Ibnu Abbas dan juga Al-Hasan, dia katakan ila annal muradu bihi al-jima'. Atau maksudnya dengan lamastum di sini, sentuh perempuan di sini ialah makna dia jima'. Dan ini pendapat Ali dan juga Ibnu Abbas dan juga Al-Hasan bin Ali. Ila annal murad ialah maksud daripada lamastum ini yang mana jima'. Maknanya kalau sentuh saja itu tidak batal. Wa huwa mazhabul Hanafiyah, ini mazhab Hanafi. Kalau dia ada mazhab apa? Mazhab Hanafi. Dan dalam hal ini juga zahaba Ibnu Mas'ud, ini pendapat yang luar. Pendapat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Umar dan juga Asy-Sya'bi daripada tabi'in, dia katakan murad di sini, maksud di sini ialah al-lamsu bil yad, maknanya sentuh dengan tangan. Dengan dua pendapat di kalangan sahabat ni. Sahabat wa huwa mazhab Asy-Syafi'iyah. Ini mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i berkaitan dengan pendapat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkaitan dengan ini. Dari mazhab Hanafi dia berkaitan dengan pendapat Ali dan Ibnu Abbas.
Ya, Ali dan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir kitab Tafsir At-Tabari, dia katakan wa awlal qawlain fi dzalika bis-shawab qawlu man qala, jadi aula tu utamanya daripada kedua-dua pendapat saat ni ya. Kepada kebenaran, dekat daripada kebenaran ialah dalam masalah lamastumun nisa ni ialah jima'. Ialah jima'. Itu satu. Duna ghairihi min ma'ani lamsi. Sebab bukan tiada selain daripadanya. Masalah sentuh. Kerana lisihhatil khabar, kerana betul, kerana sahnya khabar dan sahihnya hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qabbala ba'dha nisa'ihi, sungguh Rasulullah sallallahu pucuk setengah isterinya, thumma shalla wa lam yatawadda. Kemudian setelah mana dia pucuk, kemudian dia tu semaya dalam keadaan dia tidak barukan semaya dia. Wa lam yatawadda, dia tidak ambil semaya. Thumma ruwiya an Aisyah, juga ada satu riwayat yang daripada Siti Aisyah. Siti Aisyah katakan, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, yatawaddau thumma yuqabbilu thumma yusalli. Dan Nabi tak ambil air semaya, kemudian dia pucuk ada pucuk dia lah. Thumma yusalli, kemudian dia tu semaya. Wa ana Aisyah, dan juga daripada Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'i thumma kharaja ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pucuk setengah daripada isteri-isterinya, thumma kharaja ila shalah, kemudian dia keluar pergi kepada semaya, walam yatawadda, kemudian dia tidak ambil air semaya. Qala Urwah, Urwah bin Zubair ni anak saudara bagi Siti Aisyah. Anak saudara bagi Siti Aisyah. Anak saudara ke pok saudara ya, anak Asma. Asma tu kakak si Aisyah. Dari pok saudara Siti Aisyah yang kata, qultu man hiya illa anti, tak ada orang lain selain kamu yang ambil pucuk. Pok saudara dia kelola dengan dia lah. Fadhahika, maka Siti Aisyah pun senyum suka dengan kata pok saudara dia saat ni. Dari 3 hadis saat ni cerak katanya Nabi tu pucuk isteri dia, manakah sentuh lah pucuk dia, kabalan tu ke syirak dah. Jadi kita nak takwil lagi sini. Jadi mazhab Syafi'i yang takwil sini ni. Dia takwil kata Rasulullah pucuk dia di bawah lapik kain. Walaupun sini tak ada tasrih, tak ada ayat apa dah, kan mana pucuk saja. Tapi mazhab Syafi'i yang ditakwil di sini dalam masalah ni. Jadi di sini yang terbaik katakan, waqad ikhtalafa al-fuqaha fi massil mar'ah hal huwa naqidun lil wudu'i am la. Waktu itu kita dengar ada hadis bahwasanya Rasulullah pucuk dan di semaya tidak ambil air semaya. Sekali lagi tak ada bahu dak air semaya dia. Hanya dalam masalah ni tu baik lagu mana? Jatuh dak air semaya. Kalau kita tengok pendapat hadis Zuhair hadis saat itu, kalau kita dengar sekat tu saja, kita pakai pendapat kata tak jatuh syirak, ada bawa kita kan? Kalau kita dengar sekadar itu saja, kan tak jatuh lah. Tapi apabila kita pergi kepada pendapat yang lain lagi, kata qad ikhtalafa al-fuqaha, fuqaha saat itu ada perselisihan dalam masalah ni. Adakah dia terjatuh atau tidak? Mazhab Hanafi kita sahabat saat ni. Abu Hanifah yang kata apa? Abu Hanifah yang pergi dalam masalah, pergi ni mazhab dia nya, orang kata ghairu naqidun lil wudu', tidak jatuh air semaya. Sawa'an kana bi syahwah am ghairi bi syahwah, sama ada sentuh dengan syahwat ataupun sentuh dengan tanpa syahwat. Tak kira, tak jatuh air semaya. Yang keduanya mazhab Syafi'i kata massul mar'ah naqidun lil wudu', sentuh perempuan adalah jatuh air semaya. Dengan syahwat ataupun dengan tak ada syahwat, semata-mata sentuh jatuh air semaya. Ini hak mazhab Syafi'i. Dan mazhab Malik, Imam Malik, annal massa in kana bi syahwah. Mas di sini, mana tersentuh di sini kalau dengan syahwat jatuh air semaya. Kalau dengan tak ada syahwat tak jatuh air semaya. Ini dia tafsir. Jadi dalam dia tu dia dua. Kalau dengan syahwat jatuh, kalau tidak syahwat, tidak ada syahwat, tidak jatuh air semaya dia. Jadi sini tu tiga. 3
Dalam hadis dulu tu ya. Dalam hadis 3 saja tu tadi tambah lagi daripada hadis. Apa ni? Abu Hanifah kata jatuh, Abu Hanifah kata tidak jatuh. Syahwat tak syahwat pun tak kira, sentuh lagu mana pun tak kira, tak jatuh kat semaya. Syafi'i semata-mata sentuh. Ya, Maliki sentuh mesti dengan syahwat. Barulah jatuh. Barulah jatuh. Lepas tu cuba kita tengok dalil. Ya, yang penting sekali ni kita tak perlu jadi orang muqallidin saat ni, orang taklid saat ni, kita nak di dalil. Ya, kerana seorang yang tahu dalil dia lepas daripada taklid. Ya, seorang tu bila dia tahu dalil dengan cara lepas daripada taklid. Jadi orang yang taklid ni orang tunggu dia tak tahu dalil. Banyak orang taklid. Tengok saya takbir Allah Akbar, orang belakang Allah Akbar. Rokok, sujud, orang tu orang yang taklid dengan benda tu ni tak tahu dalil. Mak orang tanya tu, mana mu semaya tu? Tak tahu, aku tengok ustaz orang ni semaya tu. Tak tahu, itu orang ni taklid. Taklid semata-mata. Lepas tu baca Fatihah, maupun ngati ini baca Fatihah, baca ngati. Itu taklid. Sifat taklid habis bila? Habis apabila kita tahu dalil. Jadi di sininya dalilul Hanafiyah. Hanafiyah pergi kata tak jatuh semaya saat ni. Lagu mana? Dia kata istadalla Abu Hanifah bi anna al-mas laysa bihadatsin bima ruwiya an Aisyah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqabbilu nisa'ahu thumma yusalli wa la yatawadda. Hadis hadis. Hadis dari riwayat makna tadi itu Nabi itu ujuk isteri dia kemudian semaya tidak ambil semaya. Dan juga dengan hadis satu lagi ni ialah talabat Aisyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah tu cari Nabi. Talabat anta cari Nabi Zata lailatin pada suatu malam. Qalat Siti Aisyah katakan fa waqa'at yadi ala akhmasi qadamihi. Kemudian tangan aku ni disentuh tumit kaki dia. Kaki tapak kaki Rasulullah lah. Sentuh tapak kaki Rasulullah SAW wa huwa sajidun. Dalam keadaan Nabi itu duduk dalam sujud. Mana tu nak Rasulullah itu apa ni Siti Aisyah katakan ni tentu tapak kaki Rasulullah SAW duduk dalam keadaan sujud. Nabi duduk baca apa? A'udzu biridhaka min sakhatika. Wa bi ma'afatika min 'uqubatika. Wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ini doa dalam sujud. Ini satu dalil bagi kita doa dalam sujud kita baca. A'udzu biridhaka min sakhatika. Aku minta berlindung ya Allah dengan redha-Mu kepadaku daripada kemarahan-Mu kepadaku. Ini satu perkara yang penting juga doa dalam sujud sana. Pentingnya apabila dia sentuh saat ini, adakah Nabi berhenti? Tidak. Nabi sambung semaya dia. Nabi sambung semaya dia. Wa amal ayat fahiya kinayah anil jima'. Dalam masalah Hanafi kata ayat ini ialah kinayah sebagai kinayah tentang masalah jima'. Ayat kata la masa tapi maksud dianya bukanlah makna kata sentuh, tak makna kata jima'. Kama naqala an Ibn Abbas, seperti dinakalkan daripada Ibn Abbas. Wal lamsu wa in kana haqiqatan fil lamsi bil yadi illa annahu qad ahida fil Quran. Ini dalil Hanafi. Dia kata al-lamsu orang yang tersentuh walaupun makna dia hakiki ialah sentuh dengan tangan. Makna dia hakiki sentuh dengan tangan, tapi dia kata telah jadi kebiasaan. Telah jadi kebiasaan di dalam Qurannya guna kalimah lams tu dengan kinayah kata jima'. Dengan kinayah kata jima'. Ini satu perkara dalam masalah dua, dalam masalah bahasa Arab. Jadi masalah bahasa Arab ni kita senang-senang dengan ahli lughah. Jadi seperti ayat Quran dalam surah dalam ayat yang lain yang bersatu faham kata sentuh tu makna jima' seperti ayat celah. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Dan jikalau kamu tolaknya, cerai isteri kamu tu sebelum kamu jima'nya, tamassuhunna di sini makna tu jima'. Dan bukan kata makna kata sentuh dia, bukan makna tekuh. Dan makna kata kalau dah kamu cerai sebelum kamu tekuh dengan tangan, ada arti. Ada arti di sininya. Jadi di sini artinya dia kata sebelum kamu jima'nya. Dalam ayat surah cerai, masalah cerai saat ini. Di sininya dan juga satu ayat lagi min qabli an yatamassa dalam surah
Suratul Mujadalah dalam masalah zihar. Dalam masalah zihar. Tadi Allah SWT mari jawab kepada isteri apa ni Ubadah bin Samit ialah Khuwailid. Dia jawab mari kata ke mana? Jadi mu tu kena puasa 2 bulan sebelum kamu dapat jima. Sebelum kamu nak jima tu mana puasa 2 bulan bagi orang serupakan isteri dia dengan ibu dia. Hidupmu semua ngamek ke ya. Siap nak puasa tu dah. Kalau puasa 2 bulan tu kan buat tu. Lama dia buat keluar tu lah tak puasa tu. Kerana apa? Kerana kita haram jimuk ibu kita. Maka di sini hukumnya tubiknya bulaknya. Dan kita tak boleh wisupa sikit habuk. Dari muhrim kita semua tu dan yang wisupa. Jadi misal dia ayat tamassa ni daripada masa juga. Di sini sebelum pada kamu jimuk. Jadi Abu Hanifah dia pergi lawan dia kata dalam Qurannya biasanya kalimah la masa dengan masa ni dengan makna jimuk sak berlaku. Dengan makna jimuk. Tak semua ni kita nak tafsir dengan makna kata sentuh. Tu tahap pendalil mazhab Hanafi. Kuat juga tu. Dan kerana adilah dalil dia tu daripada Al-Quran dan orang panggil kata dalam bahasa Arab saatnya apabila nak ambil satu arti tu dia kena cari dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun dalam syair Arab. Lepas tu dalam Syafi'i, kita dengan mazhab Syafi'i. Dia dalil lagu mana? Istadalla Syafi'i bi zahiril ayat. Mazhab Syafi'i dia dalil dengan zahir ayat, tak ada takwil lah. Dengan zahir ayat. Ayat kata lamastumun nisa, dia kata asal makna lamasanya ialah sentuh. Ialah tekuk. Makna dia tekuk. Makna kata tekuh sini ialah tekuh dengan tangan. Asal maknanya. Wa fil jima'i majazun, dan jima' tu adalah kalimah majaz, kalimah kinayah, kalimah guna di tempat lain, dia panggil kalimah sini. Apabila dia jadi sini saatnya, kita kena ambil Imam Syafi'i kata kita kena ambil kalimah asal. Dia pergi lagu tu, dia kena ambil kalimah asal. Jadi kata al-aslu hamlul kalam ala haqiqati. Asalnya kita kena membawakan percakapannya mengikut asal kalimah, asal makna. Asal hakikat makna kalimah tu. Jadi kita tak boleh nak ubah dia kata asal hakikat makna pada luar saat itu kepada lain, melainkan apabila ada benda yang tersekat dengannya. Ada pahaman bentuk lain. Terjadi satu kalau lah. Dengan itu dia kata ada satu qiraah lain, Ibn dalil mazhab Syafi'i. Dia kata ada satu qiraah lain dengan lamastum dengan lamastum. Lamastum dengan lamastum. Au lamastumun nisa, au lamastumun nisa, bukan lamastumun nisa. Ya, dua qiraah di sini. Fakana hamluhu ala ma qulna. Maka sininya orang ni kata kita sama maknanya mengikut pahaman yang saya beri. Dia kata itu dia beri kata makna dia nak sentuh dengan tangan. Sentuh dengan tangan di sini. Waktu itu dari Imam Syafi'i dengan zahirnya. Zahir ayat. Maka Ibn Rushd bagi mazhab Maliki. Ibn Rushd bagi mazhab Maliki dalam kitab Bidayatul Mujtahid dia kata sebab ikhtilaf ya Ibn Rushd ni dia walaupun dia Maliki, tapi apabila dia kaji hadis hak mana kuat apa, dia kata hak ni hak molek, ni hak rajih Ibn Rushd. Tapi dia tu ngaku kata dia tu orang Maliki lah, tapi Maliki terbuka memang. Maliki mujtahid, dia ambil alif ikat ijtihad. Dia kata sebab ikhtilaf perselisihan di antara dalam masalah ni kerana berkongsinya makna lams dalam bahasa Arab. Lamasa dalam bahasa Arab saat itu ada dua makna. Sekalinya makna dianya sentuh dengan tangan. Kadang-kadang dia makna dianya makna kata jima'. Maka apabila siapa tekad tani atas setengah kaum, dia tak ada banyak mazhab tak, dia atas setengah puak, dia kata ais maya saat ini terjatuh dengan sebab apa sentuh perempuan. Dan ada satu lagi nya tidak jatuh dengan makna kata lamastum sini makna terjima'. Lepas tu ada setengah lagi dia kata lagu mana? Kalau sentuh tu dia
Orang panggil kata tidak ada syahwat, tidak jatuh. Kalau ada syahwat tu jatuh. Hak ni dia panggil kata, kalau dalam mazhab Ahmad bin Hanbal kita tak sebut sana ni. Kalau mazhab bin Hanbal ada 3 pendapat ni. Ada kata jatuh, ada kata tak, ada kata kena sentuh dengan syahwat. Kena sentuh dengan syahwat. Dari apa perselisihan ni? Orang kita jadi satu perkara di kalangan ahli mazhab semua saat ni. Hak besar sekali yang nampaknya bila hak nampak kata nak kena mazhab Hanafi saat ni. Ketika orang sampai pergi Mekah dia wajib. Apabila dia wajib saat ni tu tak ada hawak ke mana. Nak lari tak boleh daripada sentuh perempuan. Nak lari tak boleh sikit apa. Jalan tu serta sepak kaki, serta sentuh tangan, serta belaga, serta habis sutrik. Tak ada hawak ke mana. Kalau lah kita di sini ni orang panggil kata satu perkara yang mana timbulnya. Boleh jadi masa tu Imam Syafi'i ijtihad kerana orang panggil kata manusia tidak gelewak, tidak siapa sekala tu tak kata. Boleh jadi kalau yang mari tengok kita umat Islam dalam masalah haji sekala duduk umpah lagu ni, boleh dia ubah fatwa dia dalam masalah lama sebelum nisah. Kerana semua pengikut mazhab Syafi'i apabila siapa di muka pengalaman saya ni pakak mari tanya ustaz, lagu mana nak ubah niat sini? Lagu mana nak ubah niat di sini? Saya pun jawab kalau nak ubah niat lagu mana. Dia kata boleh gapo ni ubah gapo ni niat mengikut taklid mazhab lain. Kata mazhab lain pun supaya ambil semaya. Ada beza dia ambil Rasulullah belaka. Supaya Rasulullah belaka lah ambil semaya saat ni. Situ tu jadi satu timbul masalah ni. Kalau dia dibuat satu perkara dengan tidak puas hati ataupun dengan syok dengan apa, tidak sah ibadat dia. Ibadat seorang tu kalau dia buat dengan syok, tak sah ibadat. Kalau kita tu ada was-was, ada gapo dalam masalah ibadat. Sebab kita semaya ada. Was-was tak ada baca Fatihah. Duk rakaat turun duk sujud dah. Baca juga Fatihah. Hak tu kena bangun selalu dah. Muka Fatihah turun. Dia kena latih selalu dah. Rakaat tu batal. Maka kira rakaat mana dah. Tu orang yang tak ada dalam was-was. Waktu ni kalau kita was-was dalam masalah ni, tak sungguh. Siap tu tegur orang buat jatuh kat semaya tu. Moga dia lebih kata jatuh. Jadi satu perkara. Jadi sini saya nak ini orang panggil kata dalam pendapat teh dia kata satu pendapat teh dalam masalah nak tarjih. Orang panggil kata nak ambil hak mana di antara dua ni. Kerana kalau nak kira di sisi dalil hak zahir ya. 3 dalil hak dengar mula-mula tadi daripada hadis Siti Aisyah, kelakuan semua riwayat saat ni tu adalah sahih. Riwayat sahih. Kata Nabi itu pucuk kemudian semaya tidak ambil air semaya. Tidak ambil air semaya. Jadi dalam keadaan itu pendapat Syafi'i ya. Pendapat Syafi'i di sini tu kita nak pergi umil aku mana pada dalam hak 3 hadis kata zahir di sini tu. Dia tak tahu gimana. Kalau kita buka kitab Syafi'i, kitab mazhab Syafi'i. Orang panggil kata masalah sentuh perempuan ni jadi panjang lebar lepas cakap dia. Semoga dia kira terjatuh. Adakah sentuh di depan dia atas tidak? Sentuh di belakang dia atas tidak? Sentuh dengan kaki dia atas tidak? Sentuh dengan habis. Cakap habis. Tak ada masalah saat itu. Jadi panjang lebar lah. Kalau dia tekuh dengan kain nipis, ada kain nipis yang ditekuh, kuasa seluruh jatuh dah semuanya. Jadi semua tu jadi percakapan panjang dalam mazhab Syafi'i kerana dia kata jatuh. Tak kira apa ni isteri tak isteri pun dia kena jatuh. Bahkan dalam satu pendapat dalam mazhab Hambali, dia kata orang hak muhrim tak jatuh. Muhrim tak jatuh, termasuknya isteri. Termasuknya isteri kerana dia muhrim. Dia kira lagu tu tak ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kira jatuh habis kalaulah bukan muhrim dengan nasab. Kalaulah bukan muhrim dengan nasab dan radha'ah maka jatuh habis. Mana tak isteri ni bukan muhrim dengan nasab, dia muhrim sama tangga ya.
Mana tak kira terjatuh dari dalam mazhab Syafi'i. Pentingnya saya nak uji satu pendapat. Dia kata waqala al-akharuna innal majaz. Kalau saya adik kalimah majaz, kalau tengah jelu Arabiah dalam balaghah ya ada ni. Al-majaz mata gunakan kalimah di tempat yang lain dengan makna yang lain. Kalimah asal digunakan di tempat yang lain dengan makna yang lain. Jadi hak kena terima hak mana? Kena terima makna yang diubahkan. Hal majaz dalam apa ni balaghah. Kata di sini dia kata innal majaz idza kasara isti'maluhu kana adal 'ala al-majaz minhu 'ala al-haqiqah. Kalimah majaz apabila banyak gunanya dalam masalah apa? Dalam masalah apa namanya kinayah saat itu dah. Orang kata sindiran saat itu jadi sindir. Jadi sindir saat itu apabila dibanyakkan digunakan lagu tu, maka dia dikira kata maknanya kena faham di atas hak sindir. Di atas maknanya hak sindir. Seperti juga dalam ayat tu lah. Auja ahadum minkum minal ghaiti. Mari ghaid. Sebab apa dia tak ayat atas mari nak kecing? Mari kecing dia bawa yang besar. Ghaib ni adalah perkara yang besar daripada masalah kecil lagi. Di sini ada allazi huwa adall 'ala al-hadath allazi huwa majazun. Jadi kan ayat tak kecil ataupun ketuk. Ya bawa yang besar selalu termasuk beda. Apabila seorang tu apa ni ada ghaib pasti dia kena ada ketuk, pasti kena ada kecil. Pasti dia kena ada kecil. Biasanya orang nak pada hajat besar ni hajat kecil apa ni apa ni hajat kecil itu tubik. Kecil kena tubik selalunya. Sebab tu ada kisah Abu Nawah kan. Abu Nawah dia kecil ada rumah istana raja. Itu jadi berak. Jadi berak istana raja. Tu Pak Raja nak walah balik. Orang kita berak kebong lah bukan istana dah, kebong istana raja sana ni ada dah. Orang kita berak di situ tu. Raja kata, "Wakmu boleh 10 orang pergi berak dalam rumah Abu Nawah." Memang dia berak sekali kecil, dia kata. Dia kata. Dia kata, "Pak dia ni kena ayat ke raja." Atau kata raja tak panggil dia. Kata, "Apa dia mau pergi balas balik." Kata, "Kau berak saja tak kecil, buat dia berak kecil." Tu. Dia kata, "Sini saya nak pergi dalam," kata apa? Berak mesti ada kecil. Saya pun kecil juga. Tapi dia mak raja tu suruh dia berak saja lah. Betul dia kata ya. Tapi nak ayat kalimah majaz di sini ni dia guna hak besar selalu dah. Dia guna hak besar selalu dah, maka dia tunjukkan di atas hak disandarkan, disindirkan. Begitu juga dalam masalah la masa di sini, sentuh di sini ni kerana dalam surah lain pun disebutkan la masa belaka. La masa. Dalam masa saat itu semua tu masalah masalah jimu ambil. Sehingga di dalam la yamassuhu illa mutahharun. La yamassuhu illa mutahharun tu khilaf dalam mutahharun tu gapo. Setengah kata mutahharun tu kerana ismaya. Semua kata mutahharun ni orang suci daripada hadas besar. Orang suci daripada hadas besar kerana orang muslimin mukmin semua ni suci. Kerana orang mukmin orang muslim suci, orang kafir najis. Jadi nak dipegang hak mana dia dalam masalah al-mutahharun di sini. Jadi Khalid pendapatnya dia kata mutahharun makna tu suci ya. Bukan kata wuduk dah. Sebab tu kita tengok orang lain tu baca Quran biasa. Kalau nak bayar pergi ismaya. Dia nak baca Quran tak ada ismaya kali. Dia nak baca Quran cakap bukan Quran dia baca nak bayar pergi ismaya. Mana tu dia baca Quran tidak ada ismaya. Orang tak kena-kena. Aku bahaya ayat al-mutahharun di sini, aku orang suci bersih. Bukanlah berarti kata ambil ismaya. Sebab tu ambil ismaya ni kira tu sunat saja ya. Ada masalah la yamassuhu illa mutahharun. Begitu juga di sini. Di sini orang kata tubiknya makna di situ. Jadi tubiknya masalahnya di sisi Ibnu Rushd dia katakan wallazi a'taqiduhu dan aku pegang aku pegang dalam masalah ni annal lamsa makna sentuh di sininya dilalah dia orang kita tunjuk maknanya di atas
apa yang dibawa datang tadi daripada dalil-dalil semuanya ialah azhar indi fil jima'. Ialah yang zuhirnya ialah makna jima'. Wa in kana majazan, walaupun dia tu makna sindiran. Makna sindir. Kerana Allah Ta'ala kan nabil mubasyarah. Kerana Allah SWT ada juga sindir kalimah mubasyarah dengan almas. Kerana Allah SWT kerana akan tersindir kalimah mubasyarah. Mubasyarah itu makna jima'. Mubasyarah itu makna jima' dengan makna mas, makna tersentuh. Makna tu ada gile, ada gulak, apa ni, dimari boleh dalam masalah ni. Dengan itu orang kata wahuma fil makna al-lams, dalam dua-dua ni makna lams. Makna hak hakikinya langsung, tapi makna hak sinirnya ialah jima' kedua-duanya. Tu. Jadi yang rajih di sini ni apa? Hak ni pendapat yang rajih di sini. Kalau kita mengikut dalil semua yang mari hak ada saat ni, orang panggil kata dengan sebab dalam bahasa Arab umumnya gunanya, orang panggil kata guna majazi lah. Orang kata dalam bahasa Arab apabila guna majazi, al-lams makna jima'. Kerana tu'urifa 'inda idafatil massi ila an-nisa' makna jima'. Kerana apa? Kerana dia di satu perkara yang ada dalam percakapan Arab ada. Kalaulah mas di sini ditambahkan, diidafah kepada perempuan, makna jima' lalu dah. Sini ayat berat tu lagu mana? Aula mastumun nisa. Kalimah nisa tu tak ada. Kalimah nisa tu perempuan tu tak ada. Apabila mensentuh perempuan, apabila dia apa ni? Al-Imam tua kita ni kata As-Sabuni, dia kata ulama setumun nisa di sini telah dikenakan di antara orang Arab semua. Apabila kalimah lam nisa, lamasa disindirkan kepada ditambahkan idafah kepada nisa, maka dia tu makna jima'. Hal ni makna yang saya hampir-hampir kata zahir. Zahir sekali. Seperti juga apabila diletakkan makna wati'ah. Al-wat'u tu makna al-masyi, makna terjalan. Wati' itu makna kata jalan. Tapi apabila diletakkan wati'a mra'atahu, wati'a nisa'i, makna kata jima'. Apabila kata wati'a, jalan atas perempuan, ayat lagu tu bahasa tidak. Jadi tak tubik. Jadi tubik kata dia jima' isterinya. Waktu hak mana hak apa ni terkenal di kalangan orang Arab semua. Tu. Jadi hak sini ni kalau nak kira hukum yang rajih dalam pendapat semuanya, kalau ni kata dia tubik makna kata apa? La masa di sini ni tubik makna kata ialah jima'. Apabila tubik masalah jima' saat ni dalam mazhab Syafi'i, dia mulai takwil. Takwil ke apa? Takwilnya hadis-hadis hak mari semua saat ni tu ditakwilkan. Takwil yang besar sekali takwilnya ialah sentuh berlapis. Sentuh berlapis saat ni di sisi bahasa, di sisi orang Arab saat ni tu tidak boleh diterimakan. Orang panggil kata qiyas ma'al farid. Orang kata qiyas dengan farid. Orang kata makna tu jauh sekali. Jadi nak ambil kata Nabi dikucuk ada Siti Aisyah tepih dengan kain, jadi jauh sekali. Peristiwa tu nak berlaku tu jadi jauh. Jadi payah nak jadi lah nak ayat kata Siti Aisyah tepih dengan kain ke, Nabi kucuk di atas kain. Jadi hal masalah tidur tu dekat juga dengan dia. Tapi juga mustahil jauh sekali kerana orang panggil kata kerana Siti Aisyah gagal saat itu, Siti Aisyah kata tumit tekeh. Apa? Tumit kaki Rasulullah SAW, tapak kaki ditumitnya. Berarti sini Siti Aisyah tekeh dengan tangan, bukanlah tekeh berlapis. Tekeh boleh berlapis. Dalam mazhab Syafi'i kata tak, galiknya dalam masalah tidurnya selimut. Apabila selimut dia gagal dengan tangan, kain-kain tudung tangan lagu tu. Hak tu takwil. Takwil dalam masalah hadis hak mari lagu tu. Jadi sininya dalam masalah apa ni, masalah sentuh sini hak rajihnya kalau nak pendapat dengan hadis lebih kurang 4 hadis yang dak waris dalam masalah sentuh perempuan saat ini, orang kata tidak jatuh.
Tidak jatuh. Kalau dia hak rajih. Hak tu dalam pegangan kita hak tu. Kita tak setiap lagi masalah hak ni hak rajih hak zahir di sini ni orang kita dalam masalah ni, ataupun kita tu masih lagi dia was-was lagi masalah ni. Was-was dalam masalah lamastumul nisa sana. Hak saya nak sini ni besar sekali apabila ditarjihkan lagu ni dengan sebab ada pendapat yang zahir yang rajih lagu ni. Mintalah orang panggil kata kita tu jangan hidup lagi daripada orang hak faham lagu ni tu. Ada masalah tu kerana mazhab Hanafi pergi lagu ni, mazhab Maliki pun pergi lagu ni, mazhab Hambali pun pergi lagu ni. Dan pergi tak jatuh sana tu. Jadi kita sampai yang jatuh. Lalu kita nak pergi suku, orang itu jadi satu masalah yang besar. Kita nak berjamaah dengan orang tak boleh semua lah kita jadi kita pergi semaya sedikit kabur kan ada Allah lah. Sedikit kabur tu cakap duduk. Saya pun nak tinggal berita lagu tu kat terjamin dulu sebab tanpa buat mazhab Syafi'i tak pergi semaya sedikit kabur buku ni dah. Buku apa? Buku tak baca bismillah, buku semaya tak jatuh sentuh perempuan. Bagi buat kabur. Sedikit kabur dulu sebab kita tak pergi semaya. Tapi lah ni alhamdulillah penuh agak semaya. Jadi boleh jadi semaya penuh tu kalau boleh jadi tu orang kabur tak ada boleh. Orang lain jadi teknik kan. Wallahu alam. Saya tak tahu juga. Tapi nak ayat hakikatnya kalau lah kita tu sampai dekat training dah dalam masalah lamsul mar'ah saat ni kita apa ni dalam pendapat harajihnya tidak jatuh dengan sebab dalil zahirnya dalil daripada hadis daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Saat itu kalau kita walaupun dalam mazhab Syafi'i dalam takwil dia tu dalam rak dia saat ni tu boleh hadis seorang baca dia terima. Rak hak Imam Syafi'i apa ni pengikut mazhab Syafi'i dalam masalah sentuh dengan berlapis sentuh lagu ni tu dah boleh ada yang qiyam sampai situ. Tapi orang kita satu masyaqqah. Satu kepenatan. Satu kepenatan bagi seorang saat ni tu. Jadi satu kepenatan betul mana? Betulnya orang yang kata kalau masalah jatuh semata-matanya jalan sikit tentu kena ambil semaya. Timbulnya perasaan apabila sentuh pak malah ambil semaya, syaitan mari dah pula tak semaya cuma tu. Biasa dah lumpuk. Orang yang tak ada keadaan. Keadaan yang nak berlaku lagu tu. Yang pentingnya saya ada faham besar sekali zahirnya ialah apa yang berlaku di Mekah saat itu dah apabila kita tawah dengan Sa'id ataupun pergi melota dengan gapo lagu ni tu dah. Allah, hak tu akan celak teguh dengan perempuan. Terutamanya dengan orang-orang hak mazhab lain jalan pimpin selagi suami isteri jalan pimpin. Kalau kita nak jalan pimpin tak boleh. Dia ada musim tidak ada sedikit harai saja ada sedikit harai nak ditawah ke apa kita nak pimpin tak boleh nak pimpin boleh kena balut tangan habis pimpin. Jadi waktu tu orang kita satu masalah dan takut jatuh air supaya ni cuba lah tu teragi Mekah boleh lucu pak pakai siap cari bini tak temu tu tiap situ nampak buku kan buku jatuh Ismail. Ni satu buku besar ni. Siapa terjadi apa ni orang panggil kata bawa sampai orang jangan nak teguh aku lah dengan sebab takut jatuh Ismail. Bukan dalam masjid haram ni nak ambil Ismail pula jalan jauh. Nak tubik gitu. Sama kan kalau dah raya tawah nak lagu mana? Habis tukuk 3-4 teguh. Siap guti sekarang ni ambil Ismail bagi sama pula. Lagu tu kan. Tak ada sekeliling dan nanti ambil Ismail semua. Lepas tu situlah orang kita mula nak taklid mazhab Hanafi. Nak taklid mazhab Hanafi. Sini ni orang kata satu perkara yang orang kata saya rasa lah orang kata tidak sesuai lah bagi kita hak tahu dah pendapat Rasulullah SAW dengan zahir dengan agama ini tu dah. Kita pakai ada kena taklid lah. Atau Rasulullah buat lagu ni. Ambil semaya lagu tu tak jatuh. Dia kata tak jatuh. Apakah caranya? Cara yang mudah sekali. Sebab tu dalam kitab Fiqh Sunnah bagi saya sabit tadi. Dia kata, lah dia mau nak pergi jatuh pergilah. Pergilah dia kata kau muhrim tu tak jatuh. Dia kata muhrim apa? Isteri tu tak jatuh. Dia kata, habis besok dia kata pergi jatuh dengan isteri tak jatuh kerana isteri lah sebagai penolong kamu apabila kamu susah, kamu demam, kamu sakit, kamu apa. Isteri mu sebagai ada teguhmu. Lepas tu, teguh kalimat Ismail tu kalimat Ismail lah.
pakai ya apa yang panggil pakai selok dengan tekuk air tu. Hak tu tengok ayat tu yo. Orang itu tak ada orang hurai lagu mana dalam masalah kami faham dalam masalah ni hak nisa ni dah. Kerana siapa kau balah dengan isteri, bini balah dengan itu siapa ke buku situ. Apa nak teguh jatuh atas semaya. Nak dia klik nak makan nasi dapur. Hari pun saya pun ingat orang cerita ya. Klik nak makan nasi dapur saat itu. Suruh simpan nasi sikit tu, sekejap sikit. Takut teguh malah nak ambil es maya malam-malam ni. Tu ya tu, nak buat mana ustaz lagu ni? Kata, nak buat lagu mana? Tak jatuh. Bukan nak buat lagu mana? Kau tak jatuh. Tentu kata tak jatuh. Tadi bini kau orang masuk dalam orang murid. Tak jatuh. Sebab tu bapak yang kita demam, kita sakit mudah. Bini tu nak ambil es maya. Bini hari tak ada kena kata, panggil orang lain jatuh lain mari minta tolong kita berkeluarga dah. Ataupun nanti anak mari siapa habis luput waktu. Dengan sebab nak ambil es maya tak boleh kerana bini nak teguh tak boleh. Ini satu perkara yang sangat besar dalam masalah amal ibadat kita. Dan kita nak cari mardatillah subhanahu wa ta'ala. Kita nak cari kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata ni. Tapi kita bagi orang yang tidak boleh terima hal itu, ataupun takut orang tengok tu, amal cara peribadi dia dulu. Amal cara peribadi dia. Tu. Orang kita ni satu masalah. Pentingnya orang kita apabila kita tahu di sininya, jadi kita tak sudah ingkarlah orang lain. Saat ni kita dengar dalil cerak dah. Abu Hanifah buat dalil tu bang kita 100% cerak bagi dia. Lepas tu dia tu orang Arab juga, orang faham juga daripada ulama mujtahidin yang terbesar juga. Begitu juga hak mazhab Imam Malik. Pendapat tu Imam Malik tu lah dalil Abu Hanifah tu lah. Tapi dia tak wesa ya kalau dengan syahwat. Dia tak dengan syahwat. Lepas tu baliknya orang pucuk bini ni orang alam ada orang pucuk bini tak rasa seru. Kena dah tahu mereka punya habis nafsu dah tahu lah. Allah alam waktu tu dah. Tapi nak ayat kata kalau tu kalau bini. Lepas tu yang Imam Malik maksud di sini ni orang yang lain-lain. Kalau sentuh bahawa naik syahwat tu, orang kita jatuh air semaya. Atau tu orang kata masalah tak jatuh lagi tu moga dia kira tu dalam masalah bawah dalam masalah gapo ni orang duk tak suruh gapo dah nafsu tak ada dah orang gaduh dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata dah. Itulah bagi saya pada malam ni kalau ada gapo-gapo sikit sebanyak aku apa ya. Derah masa. Ada nak tanya gapo ke kita berhenti sekarang ni. Tanya. Ya kan sih nak tanya. Kalau itu dah orang kata kalau tidak ada masalah dan insya-Allah taala kita tutupkan majlis kita dengan kita baca surah Al-Asr dan kita majlis. Alhamdulillah.